Negara pernah digemparkan dengan kes pembunuhan kejam seorang penganalisis teknologi maklumat, Kenny Ong Lee Kian, pada tahun 2003. Pakar forensik negara, Amidun Anand, 70 tahun berkata, dalam proses mencari bukti kes itu, antara paling mencabar dalam kerjaya beliau. Mangsa, Kenny Ong Lee Kian, dilahirkan pada 18 hari bulan Julai tahun 1974. Beliau merupakan seorang penganalisis teknologi maklumat IT yang menjadi mangsa pembunuhan kejam pada 13 hari bulan Jun tahun 2003. Mendiang dibunuh dan dibakar di sebuah lubang longkang di tapak pembinaan projek Lebuh Raya Pantai Baru, Petaling Jaya pada 17 hari bulan Jun tahun 2003. Kenny Ong adalah pemegang tali pinggang hitam seni mempertahankan diri. Kesnya mendapat perhatian meluas dari media tempatan ketika itu. Penganalisis jenayah, Kamal Afandi Hashim, menyifatkan kes pembunuhan Kenny sebagai kes yang paling lama berlangsung dalam lanskap jenayah Malaysia. Mari sama-sama kita ikuti kisah ini sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscriber serta locengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Kisah pembunuhan kejam terhadap seorang wanita yang tidak bersalah ini rasanya sudah diketahui oleh masyarakat umum di seluruh Malaysia. Kes rogol dan pembunuhan kejam, Kenny Ong bukan sahaja mendapat liputan media tempatan, tapi media luar juga turut membuat liputan terhadap kes ini. Kes jenayah ini melibatkan seorang wanita bernama Kenny Ong yang dirogol dan dibunuh kejam oleh seorang lelaki bernama Ahmad Najib pada tahun 2003. Bagaimanapun, kes ini wajar diceritakan sekali lagi buat generasi muda untuk dijadikan sebagai iktibar. Pada malam kejadian, 13 hari bulan Jun tahun 2003, dikatakan mangsa bersama keluarganya serta rakan-rakan baru sahaja menikmati makan malam di sebuah restoran terletak di Bangsar Shopping Centre. Tiada siapa yang tahu, ia sebenarnya menjadi majlis perpisahan buat mereka untuk selama-lamanya. Selepas selesai meluangkan masa bersama rakan dan keluarganya sekitar jam 10.30 malam, mereka bersiap untuk pulang. Semasa hendak membayar parkir, mangsa menyedari tiket parkirnya tertinggal di dalam kereta dan dia pun bergegas mengambil tiketnya di tingkat bawah bangunan. Mangsa turun bersendirian untuk mengambil tiket parking yang tertinggal, manakala ibu dan kakak mangsa menunggu di tempat pembayaran. Setelah hampir 30 minit, mangsa tidak memunculkan diri, maka ibunya mula merasa risau dan menelefonnya. Perasaan cemas kian memuncak apabila panggilan telefon tidak dijawab. Mereka berdua kemudian bergegas ke tempat parkir kereta, tapi alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati kereta mangsa tidak kelihatan di tempat parkir. Mereka menyedari sesuatu tidak kena, mangsa berkemungkinan diculik bersama kenderaannya. Selepas suspek berjaya menculik mangsa bersama kenderaannya, dia membawa mangsa ke sebuah kawasan sunyi di Kelana Jaya berhampiran lapangan terbang Subang. Suspek dipercayai ingin merogol mangsa di tempat kejadian, tetapi terbantut apabila terdapat dua orang anggota polis peronda bermotosikal menghampiri kereta tersebut apabila melihat keadaan kereta yang mencurigakan. Yang menjadi misterinya, kenapa mangsa hanya tunduk dan berdiam diri masa polis ada di situ. Menurut anggota polis tersebut, pada awalnya mereka berasa curiga dengan keadaan sebuah kereta yang berada di tepi jalan. Semasa melakukan pemeriksaan, mendapati ada seorang lelaki Melayu dan seorang wanita Cina di dalam kereta tersebut. Anggota polis tersebut mengesyaki ini mungkin pasangan kekasih kerana suspek Ahmad Najib tidak menunjukkan sebarang reaksi yang mencurigakan. Anggota polis tersebut kemudian meminta kad pengenalan dari mereka berdua dan tiba-tiba ternampak mangsa yang duduk di tempat penumpang membuat isyarat seolah-olah sedang berdoa. Mungkin isyarat untuk meminta pertolongan daripada anggota polis tersebut. Disebabkan berasa curiga, anggota polis tersebut meminta suspek untuk keluar daripada kenderaan. Tetapi suspek enggan mengikut arahan dan terus memecut laju tanpa menghiraukan kad pengenalannya yang masih dipegang polis.
Maka berlakulah aksi kejar-mengejar di antara mereka sehingga anggota polis sempat melepaskan 2 das tembakan ke arah tayar kereta. Tapi itu tidak menghalang suspek tersebut. Dia terus memecut laju kenderaannya sehingga hilang daripada pandangan polis. Selepas memandu ke kawasan lain dengan tayar sudah bocor, suspek Ahmad Najib dikatakan memberhentikan kenderaan dan cuba menukar tayar tetapi gagal. Sekitar jam 12.30 malam, kebetulan seorang wanita yang dikenali sebagai Aminah dikatakan sedang dalam perjalanan menuju ke lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dia memberhentikan kenderaannya di tepi jalan kira-kira 20 kaki dari kenderaan yang dipandu suspek. Suspek yang ternampak Aminah kemudian keluar dari kereta dan menghampiri Aminah untuk meminjam jak kereta. Ketika itu, Aminah sempat memandang ke arah kereta mereka dan ternampak lambaian seorang wanita seperti meminta tolong. Sebaik sahaja Ahmad Najib selesai menukar tayar dan terus memandu, Aminah mensyaki ada sesuatu yang tidak kena dan segera membuat laporan di Balai Polis Subang Jaya. Menurut laporan, mangsa dirogol di dalam keretanya di bawah jejantas yang masih dalam pembinaan berhampiran Taman Datuk Harun di Jalan Kelang Lama sekitar jam 1 hingga pukul 5 pagi pada 14 Jun 2003. Kemudiannya, mangsa dibunuh dengan 2 tikaman pisau. Mayat mangsa telah dihenyak ke dalam lubang sempit di tepi lebuh raya dan ditindih dengan 2 tayar besar berisi simen. Suspek kemudiannya meninggalkan kereta mangsa di belakang rumah kedai yang berhampiran di Batu 7 Jalan Kelang Lama, Petaling Jaya. Tapi tindakan itu tidak cukup buat Ahmad Najib untuk menghapuskan bukti jenayahnya. Pada keesokan harinya, 15 hari bulan Jun 2003, Ahmad Najib dilihat telah membeli 2 botol petrol di sebuah stesen minyak Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur. Dia kemudian kembali ke lokasi, membuang mayat Kenny Ong dan menjiruskan petrol yang dibelinya untuk membakar mayat mangsa sehingga rentung. Pada tarikh 17 hari bulan Jun 2003, seorang pengurus tapak binaan projek lebuh raya Pan Baru menjumpai satu mayat yang sudah rentung. Dia terus membuat laporan polis. Susulan itu, pada 20 Jun 2003, pihak polis telah membuat serbuan dan tangkapan terhadap Ahmad Najib di kediamannya di Kampung Kerinci, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Polis berjaya menemukan beberapa bahan bukti seperti baju dan juga seluar di tempat kediaman suspek. Berdasarkan laporan bedah siasat, mayat Kenny Ong dijumpai dalam keadaan kedua-dua tangannya diikat dengan sehelai kain sebanyak 3 lilitan. Di bahagian abdomen mangsa juga terdapat kesan cedera parah akibat susukan senjata tajam. Menurut kajian, laporan menyatakan kematian Kenny Ong adalah akibat dijerut dan dicekik di leher. Disebabkan kes ni agak kompleks, pihak forensik terpaksa melakukan semua proses kejadian, melibatkan 8 lokasi dan berjaya menemui 5 bahan bukti baru termasuk kondom yang digunakan suspek ketika merogol mangsa untuk dibawa ke mahkamah. Kesan DNA daripada darah Kenny juga telah dijumpai pada seluar jeans Najib dan bukti ini telah membawa beliau kepada hukuman bersalah kerana merogol dan membunuh. Kes ini agak rumit dan kabur, di antara 10 perbicaraan yang terpanjang dalam sejarah perundangan jenayah Malaysia. Penjenayah ini diklasifikasikan sebagai psikopat. Antara persoalan terbesar yang masih menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini adalah motif pembunuhannya. Dikatakan Ahmad Najib tidak mempunyai sebarang motif untuk menyerang dan membunuh mangsa. Jenayah yang dilakukannya juga dikatakan dalam keadaan spontan tanpa sebarang perancangan. Hal ini menimbulkan persoalan sama ada suspek seorang psikopat ataupun tidak. Menurut rakan-rakan yang mengenali suspek, dia merupakan seorang yang mudah untuk bersosial dan dilihat tidak menimbulkan sebarang masalah. Seorang yang mengalami gejala psikopat ini biasanya melalui kehidupan yang serba normal dengan kepribadiannya yang baik. Agak sukar untuk mengetahui sama ada seseorang itu psikopat ataupun tidak. Ahmad Najib merupakan seorang pekerja pencuci kabin kapal terbang. Dia juga mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak. Perbicaraan kes berlangsung selama 13 tahun dan dianggap sebagai perbicaraan paling lama dalam sejarah Malaysia.
Kesemua bukti membuktikan suspek utama adalah Ahmad Najib. Suspek telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ahmad Najib masih mengaku tidak bersalah sehinggalah di akhir perbicaraan. Rayuan Ahmad Najib untuk mendapat pengampunan dari Sultan Selangor telah ditolak. Selepas menghabiskan masa sebagai banduan akhir, Ahmad Najib dibenarkan untuk bertemu ahli keluarganya untuk kali terakhir pada hari Khamis. Ahmad Najib dihukum gantung pada pagi Jumaat 23 September 2016 di penjara Sungai Buloh, Selangor. Jurucakap penjara Kajang berkata, Ahmad Najib, 40 tahun, digantung pada kira-kira pukul 6 pagi dan jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Sungai Kantan di Kajang. Dia dikatakan telah insaf dengan jenayah yang dilakukannya itu. Bekas peguamnya, Muhammad Hanif Atri Abdullah, menerangkan Ahmad Najib sebagai seorang Muslim yang baik sewaktu di penjara. Dia dikatakan sering menjadi imam solat berjemaah dan mengajar banduan lain tentang agama. Jika anda rasa ini bermanfaat, jangan lupa terus bersama macam-macam trend channel, tekan butang subscriber serta locengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Salam mesra dan semoga sukses selalu. Sampai kita jumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Sekian.